Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah casing yang paling special saya pernah review dekat channel YouTube Mona Lisa dari 2017 lagi. Saya memang suka casing yang konsep dia macam ni, walaupun dari segi originality tu tak ada sangat, but dari segi functionality memang tip top lah. Airflow semua cantik. Cuma yang jadi keutamaan dekat casing first player SP7 EV ataupun eMotion View ni ialah di bahagian hadapan dia ada satu skrin yang mana kita boleh guna dia sebagai second monitor. Anda nak baca komen time streaming boleh, anda nak balas WhatsApp boleh, anda nak pantau status semasa monitor anda pun boleh. Yang menarik lagi kan, kalau anda nak jadikan dia pengganti kepada main screen anda, maybe anda nak pergi ke overseas, anda nak pergi ke hotel atau sebagainya, anda just perlu bawa keyboard dan juga mouse and anda boleh guna PC anda dengan casing itu sahaja. Apa-apa pun, dalam video kali ini saya akan cerita semua benda tentang first player SP7 EV. Dia special edition sikit. Semua benda baik, buruk, supaya anda dapat buat judgement sendiri sama ada patut beli ataupun tidak casing ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay guys, ini dia first player SP7 eMotion View atau nama singkatan dia EV, sebuah mid tower ATX case. Actually design macam ni, macam saya bagi tahu, dah banyak brand keluarkan konsep yang seakan-akan sama. Tapi apa yang mahal dekat casing ni ialah skrin di bahagian hadapan. Dia punya front panel tu dia gantikan dengan satu skrin. Saya harap benda ni jadi ikutan brand-brand lain supaya kita dapat something yang lebih berbaloi pada tahun 2023. Physically, casing ni dia tak tinggi sangat, cuma dia gemuk, tinggi dalam 362mm, panjang tu dalam 308mm dan lebar atau kedalaman dia 425mm. Kalau nak letak sebelah monitor 24 inci pun tak ada masalah. Saya rasa nisbah dia tu macam kena lah. Lepas tu berat casing ni dalam 7.6kg, tambah semua komponen masuk ke dalam dia, maybe jadi 12kg. Nak letak atas meja kenduri boleh lipat tu pun mungkin tak ada masalah. Build quality first player SP7 EV solid, tebal structure dia dalam 0.8mm dan finishing dia bagi saya smooth, cat-cat semua kemas lah, tak nampak ada tampung-tampung macam tu. Actually dia datang dengan dua pilihan warna, anda boleh pilih warna hitam ataupun warna putih. Of course warna putih sedikit mahal kalau nak dibandingkan dengan warna hitam. First player ada bagi kepada kita satu silver tag dengan branding first player, tapi yang ni kita boleh pilih lah nak tampal dekat mana, ataupun kalau tak nak tampal langsung pun tak ada masalah. Dari segi input output connection, semua port dan juga button ada dekat bahagian atas, tersusun cantik. Dari dia punya power button ada USB-C, lepas tu ada USB 3.0, USB-A 2 biji, ada headphone, ada microphone jack dan juga satu reset button. Tentang display dekat depan macam mana dia connect tu nanti saya cerita. To be honest dengan anda, bila saya masukkan komponen-komponen PC ke dalam first player SP7 EV ni, saya impress dengan kualiti yang dia offer kepada kita. Sampai bila saya nak pasang graphic card, dekat sini dia macam nak kata turn off tu tak adalah, tapi dia mengecewakan saya sedikit. Bila nak pasang graphic card, saya terpaksa patahkan penutup PCIe yang ada dekat belakang casing. Dia punya penutup tu jenis tak boleh guna, not reusable loh. Jadi katakan kita tak nak guna graphic card, kita cabut graphic card keluar kan, kita tak boleh nak cover balik, nampak berlubang lah dekat situ. Dia tak efek kosmetik kita punya PC as long as kita pasang graphic card. Cuma kalau nak jual balik dia nampak janggal lah. Apa-apa pun ini adalah sebuah mid tower case, so dekat sini ada 7 PCIe slot cover. Lepas tu kalau kita nak mount graphic card secara vertical, ada bracket, ada 3 slot dekat situ yang mana kita kena beli sendiri.
sendiri, PCIe 4 riser dan juga bracket untuk pegang vertical GPU. Dan dalaman casing ni bagi saya sangat luas. That's why saya suka casing yang bawa konsep aquarium macam ni. Dia punya airflow tu tak payah cerita, terbukti berkesan. Ketinggian maksimum CPU cooler yang kita boleh pasang dekat motherboard ialah 185mm dan panjang maksimum graphic card yang kita boleh sumbat masuk ke dalam casing ni ialah 400mm. Jarak antara top panel dengan motherboard tu pun luas dalam 40mm. Total kipas yang kita boleh pasang dekat casing ni ialah 9 biji 120mm, 3 dekat bawah, 3 dekat atas, 2 dekat tepi dan 1 dekat belakang. Katakan anda nak pasang radiator, anda boleh pasang radiator 240mm dekat tepi macam yang saya buat ni, atau maybe anda boleh pasang radiator 360 dekat bawah ataupun atas. Kalau anda nak pasang custom liquid cooler, anda nak pasang reservoir dekat tepi tu pun bagi saya tak ada masalah lah. Sebelum saya cerita tentang skrin hadapan first player SP7 EV ni, saya nak tunjuk di bahagian belakang motherboard tray, which is secara tidak langsung saya akan cerita kepada anda tentang cable management. Macam yang anda tahu, casing jenis ni dia akan bahagikan kepada dua kompartmen. Satu kompartmen untuk PSU dan juga storage di bahagian kanan, dan satu lagi untuk semua komponen-komponen lain. Untuk storage, kita boleh guna dua SSD 2.5 inci dan dua hard disk 3.5 inci. Lepas tu power supply boleh pakai power supply size ATX biasa. The best part tentang cable management casing ni kan, bukan saja lubang-lubang dia tu on point, bukan sahaja ada rubber grommet, tapi space dekat belakang motherboard tray ni sangat-sangat luas. Kalau anda tak nak susun kabel macam yang saya buat ni, atau anda level cable management level tu macam saya saja kan, nubis kubis macam tu, anda tak perlu risau, kita boleh tutup dia punya panel ni dengan sangat-sangat mudah. Last kali tentang screen, which is sales point utama first player SP7 EV, dia punya screen ni size dia 13.3 inci dengan TFT LCD, resolution tu 1366x768. Warna dia memang tak boleh nak compare dengan mana-mana monitor yang ada dalam pasaran, tapi as a second display ataupun emergency display tu bagi saya tak ada masalah. Macam saya bagi tahu, nak guna untuk pantau suhu semasa graphic card, processor, penggunaan dia macam mana, atau maybe kita nak guna untuk baca komen, nak guna untuk balas WhatsApp macam tu, okey sangat-sangat lah. Cara untuk hidupkan skrin di bahagian hadapan first player SP7 EV ni simple saja guys. Just ambil kabel HDMI, connect dari graphic card, masukkan ke dia punya special board, dan kita punya PC akan automatic connect. Dekat situ kita kena baiki dia punya orientation, buat portrait, baru kita boleh guna dengan baik. Cuma isu dia sekarang ialah bagaimana kita nak sambungkan kabel HDMI dari graphic card ke dia punya special board dengan kabel management yang mantap. Kita kan nak tutup dia punya panel dekat bahagian belakang motherboard tu, so kita tak boleh nak sambung ikut luar, kita kena masukkan dia ke dalam PC. Kalau kita nak masukkan ikut lubang yang ada dekat atas bracket graphic card, vertical graphic card tu, dia tak akan boleh masuk ikut lubang di bawah motherboard. Dengan cara tu, kabel management tak nampak kemas lah. Apa yang saya buat ialah saya terpaksa patahkan slot PCIe cover dekat bahagian bawah sekali. Saya masukkan kabel ikut situ. Kemudian dari situ saya akan masukkan kabel directly ke lubang macam HD audio punya tempat tu, dan saya pasang ke dia punya special board. So dengan cara tu saya punya connection nampak sangat kemas lah. Build PC tu nampak cantik. Apa-apa pun dengan harga RM549 Malaysia, dengan apa yang dia offer kepada kita, seriously sangat-sangat recommend anda beli. Dia bukan sahaja offer kepada kita satu casing yang syok untuk kita riak takabur kepada orang ramai, boleh tunjuk apa hardware yang kita guna, tapi build quality dia memang boleh kata AAA. Dia punya thickness tu 0.8mm. Lepas tu tempered glass yang dia bagi pun kita kata tebal. Atas dia punya input output connection lengkap dengan USB-C, dan yang penting skrin di bahagian hadapan tu kita boleh jadikan dia sebagai second monitor, ataupun kita boleh jadikan dia sebagai emergency monitor. Katakan monitor kita rosak ataupun kita nak travel pergi mana-mana, just bawa keyboard dan mouse sahaja. Saya highly recommend anda beli, tapi setakat saya tahu first player tak carry
casing ni banyak sangat masuk Malaysia dan permintaan dia sangat tinggi. Kalau saya jumpa link untuk anda beli, saya letak dalam ruangan description box below. Ataupun kalau anda jumpa dekat mana-mana kedai, jangan fikir panjang, terus beli. Sangat-sangat berbaloi guys. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Jumpa lagi.